Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung muka surat 21. Yang bawa Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan bahawa Allah Ta'ala menjadikan ia akan jambatan di atas api neraka Jahannam, lalu di atasnya sekalian orang yang dahulu dan sekalian orang yang kemudian, hingga sekalian kafir dan bersalahan-salahan mereka itu yang lalu pada melalui di atas jambatan itu, maka setengah mereka itu selamat daripada jatuh, dan setengah mereka itu jatuh dalam api neraka, dan setengah daripada mereka itu cepat, dan setengahnya lambat dan mengesok. Kita sambung lagi tentang perkara beriman dengan hari akhirat. Bulan lepas kita dengar tentang wajib berintiqad, bahawasanya dapat suratan amalan masing-masing di hari kiamat. Malam ini wajib pula kita percaya bahawasanya ada sirat, ada jambatan yang Allah Ta'ala letakkan di atas neraka Jahannam. Jambatan utamamu atas sungai Terengganu. Jambatan sirat atas api neraka Jahannam. Accident masuk dalam api. Dia tak ada dia tak jatuh dia kalau accident jatuh. Hak tak accident selamat. Yang kita kata siratul mustaqim tu ayat tu. Ihdinas siratal mustaqim. Hak tu bukan sirat hari kiamat. Hak tu tunjukkanlah pada kami jalan yang benar, iaitu jalan para nabi. Tapi tunjuk daripada siratal mustaqim ni kena kepada sirat tu. Maksudnya kalau kita nak selamat, kita kena ikut siratal mustaqim, jalan yang benar, maka barulah dapat melintas sirat akhirat kayak gitu. Dia ada kaitan. Lalu di atasnya, atas jambatan orang yang dulu dan sekian orang yang kemudian. Ni buah ngelah ni. Lepas pada ni syurga. Nu awal tu bakit daripada kubur, datang suratan amalan, berjalan dalam peluh, ada naik kenderaan, huru-hara padang mahsyar, cari nabi, minta tolong, tepik nolong, beluling rebah jirit orang, matahari atas kepala, nak bicaraan mahkamah siap dengan apa semua saksi. Tu dulu dah. Kediang sekali lalu atas jambatan. Siapa yang tak payah lalu, semua lalu laku. Para nabi lalu, para rasul lalu. Cuma istimewanya umat Nabi Muhammad SAW lalu dulu. Padahal bakit kemudian. Nabi Adam bakit dulu. Nabi Yusuf dengan Nabi Ibrahim dululah Nabi Ibrahim. Kita kediam sekali, lalu dulu sekali. Itu juga dengan bicara di mahkamah Padang Mahsyar, umat kita dulu sekali cara. Niti umat Muhammad SAW niti dulu. Umat lain tengok tahu letih lelaki tengok. Dah ramai jatuh. Gambar niti jatuh. Dah jatuh bukan dia Islam lawan Islam. Nampak? Ni sibuk lagi Mekah ni. Nampak? Sibuk lagi Mekah. Tapi lawan Islam, lawan ulama, beci ke hati, marah ke orang ngajar. Tak semayang. Tak kena kat situ. Nabi memerhatikan di kepala jambatan. Nampak? Nabi-Nabi nak tengok umat masing-masing. Nabi-Nabi tak ada bimbang dah. Dia Nabi, dia Rasul. Hak Tuhan pelera belaka dah. Semua lalu. Orang dulu dan orang kemudian. Kita orang kemudian. Orang kerja. Kalau dulu, orang lama-lama dululah.
Bukan salah kholah. Salah ni orang dulu-dulu zaman sahabat. Kholah ni orang Kediang zaman kita. Ni dulu pada zaman Nabi. Orang zaman Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Hud, zaman Nabi Sulaiman lalu. Orang Kediang lalu juga. Dan anak-anak lalu juga. Orang gila lalu juga. Cuma orang yang tak ada taklif syarak, tak ada kepayahan apa, mudah bagi Allah Ta'ala. Itu mudah je. Hingga sekalian kafir. Kafir lalu kok. Masa ni api tak boleh lalu. Tengok bawah api, tahu dah memang jatuh. Bila tahu dah memang jatuh, nak lalu kok. Tak boleh lalu. Macam mak api, tengok je biji depan. Nampak? Berjujur kat jalan, tak boleh lalu. Tapi boleh berhakut lain, tak balik kok kira ayung. Nampak? Tengok trafik depan, boleh kena lagi berhenti luar minum air. Boleh kata awak, mana tak ada rakyat dah tinggal air. Dia gitu. Boleh kena shortcut, long cut kat anda. Maknanya ada jalan alternatif. Ada pun titiang siratal mustaqim, tak ada alternatif. Wa ma minkum illa wariduha, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada daripada kamu melainkan semuanya kena lalu belaka. Kita tengok ayat depan. Setengah mereka itu mengesok kerana firman Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha. Artinya tiada daripada kamu melainkan mendatangi akan api neraka. Maksudnya melalui akan jambatan di atas api neraka. Wa in minkum, ni mana tidak ada. Dia ada segi in syartiyah. Makna jika tu. In nafi ni makna dan tidak ada. Wa in, dan tidak ada minkum seorang pun daripada kamu illa melainkan wariduha, yang lalu padanya pada sirat. Maknanya tak boleh undur, tak boleh kona, tak boleh shortcut, tak boleh nak jalan pitah, tak ada. Kena lalu belaka. Dah takut Tuhan buat pesen lain apa dah? Dah, tetap dah. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian itu wajib kena lalu belaka seorang, tak boleh lari, adalah atas Tuhan kamu sesuatu yang telah ditetapkan dari azali ini. Hukum mah dah. Dah orang ni jatuh, tasawuf jatuh. Dah tak bawa jatuh kan ni. Tak bawa jatuh ikut Islam lah. Siapa masih sembahyang ni sembahyang, suruh tutup arak ni tutup arak. Dah dia minum arak, jangan minum arak. Orang judi jangan judi. Suruh tutup kepala kena tutup kepala. Masa orang nak tegakkan hukum Islam, kita kena sokong. Orang buat masjid kita pakat lagi, orang ngajar pakat dengar, orang bank kita pakat jawab. Tak apa ramai tu. Dan ni bila puasa tak puasa. Nak nitah aguan ni. Tubik muka kuala tu baru kok kebut tu. Betul kat dia. Duduk atas luang baru kok tu. Ambo. Pukul 8 pagi. Ada osid tu. Dan nitah aguan ni jatuh abah. Dia gitu. Waktu turun barang ni seming. Daripada tiada, setiada 2 orang waktu turun power. Nampak memang raguh kan. Anda tak ke bau. Nak waktu turun seming setiada 2 orang. Bukan seming setiada tu sebik. Wah, berapa ribu bik maknanya. Sebik berapa seming? 50 kilo. Dia biasa mikul, dia tahu 50 kilo. 50 kilo. Allahu Rabbi. Dah. Budak saya kata 4 seorang. Dekat tang 5. Dekat tang 5 50 kilo berat. Sekala biko waktu go gagah. Dak lih mayang lohor binaweng. Tu kata. Mayang lohor dak payah biko seming. Tangan saja Allahu Akbar.
Dah. Layar kena bus ni 13 pik ni. Nak akak mana berat kok. Mana yang budak main lahu dak. Dang ini tak nak akak berat. Nah, tu kata. Dengar kela-kela dengan kaki lagi. Tak ada ha. Dia ni mikir orang dengan nyakut-nyakut. Nak buat pah dalam api ni kata lah ke. Apa benda turun beras sampai daripada luar pasar pikul beras. Nah, orang sampai lekor gitu. Beras tak lakar, tak mayang. Nah, patutlah bosa kupu, saya tak mayang. Nah, kupu cabut bulu buat ayam kucing. Faham? Tak ada orang nak beli pula. Nah, setengah mereka itu selamat daripada jatuh. Kita ni kena usaha biar selamat. Nak suruh selamat akhirat atas dunia ni lah. Dia benda tulis, dia ulang tayang. Atas dunia ikut jalan selamat, akhirat selamat. Atas dunia ikut jalan jatuh, akhirat jatuh. Nah, kena ikut jalan selamat sedang. Nah, dan setengah mereka itu jatuh ke dalam api neraka, na'udzubillah. Dan setengah daripada mereka itu cepat dan setengahnya lambat. Sebut dalam hadis yang paling laju sekali melintas siratal mustaqim seperti kilat. Oh, kilat laju lah. Dalam satu hadisnya hadis dhaif, tapi boleh kita riwayat. Dia bukan hadis maudhu'. Hadis dhaif boleh cerita. Naik saja jambatan ni 1000 tahun. Straight 1000 tahun, turun 1000 tahun, 3000 tahun. Kita tak ada rasa 100 tahun tak ada rasa. Nah, 3000 tahun. Naik saja, naik 1000 tahun. Allah Rabbi. Macam kita naik daripada Pala Maiding tu, naik jambatan. Dah, lepas minit. Sung lepas itu Pala Maiding, suf sampai atas Pala jambatan ada 15 saat. Nah, tu kacil. Kalau Ferrari 2 saat zoom sampai atas Pala jambatan tu. Ni naik 1000 tahun. Jagoannya dah kalau macam kilat, takkanlah lambat, cepat. Nah, macam kilat. Kilat ni laju daripada jet pejuang. Jet pejuang hak laju ni MiG 29. Rusia. Laju mana? Iaitu 2000 km sejam. Laju lah. Nak 2 kali kelajuan bunyi. Dia sampai Cenering, bunyi dia baru sampai Batu Buruk. Bunyi ezah dia. Faham? Dah kilat laju lagi bawah. Kilat nampak? Di mana dia atas seluh. Apa bumi tengok laut kan, pusing-pusing gelap nak ribut. Nah, dari atas seluh apa bawah. Laju. Jet hak kita tengok. Atas langit kan dia nampak jet hak. Jalan jet luar lah, dia lalu lah, dia nak pergi Filipina, nak pergi Australia, lalu kot angkasa kita. Jet itulah jet penumpang lah dia tengok. Kok nampak asap lah, tinggi lah. Nak tak malang nak pergi ke depan. Daripada ujung tu nak sampai ujung tu ada tak ada 5 minit. Nah, tu jet laju tu 747 757. Kelajuan dia berapa? 900 km sejam. Nampak? Tu. Dah kilat suf. Apa kena? Sebab tu walaupun makna jauh mana pun dah kilat laju. Dan nak boleh hak kilat ni lagu mana? Dia macam kilat juga kalau perkara taat. Dan kita perkara taat kan macam kilat, macam kura. Lambat nak pergi. Sekali tengok orang kutip derma lambat, gagal. Nah, agak ni hak kilat. Orang nak umum tu fau, agak lu cek. Nah, kita bukan kata umum lalu ke depan tu ada lagi. Ada. Apa rupik orang ke orang lambat tu. Tu jet kura. Atas dia. Nah, lewat kebajikan. Nak derah buat kebajikan. Nah, derah buat maksiat, derah jatuh. Gitu lah. Ada yang macam kuda berlari. Ada. Kuda paling laju sekali berlari hak rekod lah, hak zaman dulu tak tahu. Nah.
kuda Amerika seekor. Dia lari 80 km sejam. Ni rekod hak zaman moden 80 km sejam. Kalau anda kat kepala letak laraga. Faham? Kaki belunjuk terik. Baru sama dengan kuda ni. 80 km sejam oh. Nah, laju lah. Kuda-kuda lomba lain hak rekod-rekod belaka 70 km sejam. Nah, kuda Argentina, kuda lomba di Sepanyol hak hebat-hebat 70 kata. Top speed. Dia 80. Mungkin yang Nabi Kabul ni 80 kok. Nah, oh laju lah. Nah. Ada yang seperti orang yang berjalan. Berjalan ni gini, kalau kita start pukul 7 pagi jalan kaki, lepas tu 7 petang tak balik 12 jam, kita sampai ngecang. Nampak? Ngecang. Bukan berlari, berjalan. Tu. Macam orang jalan. Dah kalau orang jalan, dah jam petang jauh lah, 4 apa apa. Nah. Dan ada yang merangkak. Dan ada yang ngesok. Atas lambat dengan perkara taat. Orang lain faham belaka dah, dia lambat lagi. Orang lain oleh-oleh dia dah, dia dok lagi. Nah. Wa in minkum illa wariduha, artinya tidak ada daripada kamu, mana tak ada seorang daripada kamu boleh lari melainkan mendatangi akan api neraka, yakni lalu. Berkata ulama tafsir, dikendaki dengan dia dengan lalu tadi, lalu di atas jambatan. Dan bahawa segala amal manusia ditimbang dengan neraca, dan kata sekarang ulama yang ditimbang itu suratan amal kewajikan dan suratan kejahatan. Kerana firman Allah Ta'ala, wal waznu yawma izinil haq, artinya dan bermula menimbang pada hari kiamat itu sebenar, artinya sangat adil pada menimbang itu. Dan bahawa tu begini, dan wajib pula kita semua orang Islam beriktikad, beriman, percaya bahawa segala amal ditimbang dengan neraca. Akhirat dia ada mizan. Mizan ni alat menimbang. Lagu mana rupa, wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Kita tak payah balas rupa lagu mana, kita hanya wajib beriman. Sampai masa tu nah, timbang apa? Timbang baik buruk kita. Nah, kan kita dua kan? Amal baik, amal buruk. Para nabi dia baik kata. Kita ada amal buruk. Nah, amal apa timbang? Amal manusia. Amal binatang tak timbang. Nah, amal malaikat tak timbang. Dia jenis buat amal sama amal baik. Dia timbang wak dia. Timbang maknanya buat sukatan, buat ukuran. Berkata setengah ulama, yang ditimbang itu suratan amal kebajikan dan suratan kejahatan. Yang ditimbang amalan kita. Dan timbangan ni amalan ni benda yang tak nampak. Maka Tuhan taswirkan jadi satu lembaga. Nah, besar mana pahalamu ni tahu, debau jadi. Oh, gini mat pahala aku. Boh akan nimbang. Tuhan taswir, gambarkan pula, jadikan pula satu lembaga. Ini kejahatan. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri timbang. Fa amma man khaffat mawazinuhu wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah. Maka adapun siapa yang amalannya baik, banyak, lebih berat daripada hak jahat, maka tempat balik dia tempat yang sangat dia suka, syurga. Cerita tu cerita timbang. Siapa tukang timbang tak secara tentera-tentera Allah. Nah, dan yang ditimbang tu amalan kita, bukan amalan orang lain. Sebab tu firman Allah Ta'ala, laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahawa tidak ada wa laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahawa tidak adalah bagi manusia itu melainkan apa yang dia usahakan. Maksudnya pahala kita, pahala orang lain kita tak masuk. Nah, atas dunia boleh ngecek. Boleh ngecek dah buat apa tain. Tulis buat apa tain. Boleh buat tu. Nah,
Kita buat salah dah kena apa-apa, kita buat tak orang lain kita. Boleh jah. Boleh jah. Masa bakal Pinang ni, dia pelakon waktu. Ni dah sorok saja sudah dah. Dia pelakon waktu. Depan kita, bila kita ambil waktu, nak pelakon balik, takat tu. Dia main macam itu. Bila takat dia reaktor apa ambil gambar, lepas tu balik. Lepas tu pelakon motor. Ada orang kita tak ada, dia ambil motor nak pelakon balik, dia pun takat. Ganas pelakon dia kata. Nampak? Itu dia waktu itu seorang pemuda daripada pihak pembangkang di Heret Polikan dituduh mempelakon. Main orang gitu kan. Pada dia tukang pelakon. Tu atas dunia boleh ajar mereka. Kita faham piti jabat kita buat atas nama orang lain. Boleh buat tak itu? Boleh. Dah kita hisi, kita gawat takbir, kita di malam mengarah, boleh ajar. Orang lain nyanyi kena buang hijau. Kerak tadi. Kalau atas hitatan limbang itu lah tu. Kerana firman Allah Ta'ala wal waznu yawma izinil haqq. Artinya bermula menimbang pada hari itu, pada hari kiamat itu sebenar. Artinya sangat adil pada timbang itu. Baca dua ni. Ayo bang. Wal waznu yawma izil haq. Tu kan ni. Wal waznu yawma izil haq. Tu lah. Baca gitu. Kita salah. Wal waznu yawma izil haq. Ke wal waznu yawma izinil haq. Ada nun stay. Yawma izin tu dia nun mati belakang tanwin. Jadi jumpa dengan alif lam tu, nampak? Maka dihidupkan balik nun berbaris bawah lil tiqa'i sakinaini, kerana dua dah mati situ dak boleh nak eja. Maka buat mari nun cek suti. Nampak? Tajwid tanya tok guru tajwid tahu. Kita kai tiru-tiru gitu Dan bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan ia akan syurga, iaitu negeri yang kekal bagi sekalian orang yang beriman. Dan telah menjadikan ia Allah akan api neraka, dan iaitu negeri yang kekal bagi sekalian kafir. Kerana firman Allah Ta'ala pada menyatakan syurga, uiddat lil muttaqin, artinya telah disediakan syurga itu bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala, dengan mengerjakan yang disuruh dan menjauhkan yang dilarang. Dan kerana firman Allah pada menyatakan api neraka, uiddat lil kafirin, telah disediakan api neraka itu bagi sekalian yang kafir. Wajib pula kita beriman adanya syurga neraka. Orang putih panggil heaven and hell. Heaven syurga lah. Hell ni neraka lah, maknanya sakit lah. Nampak? Batu kalau anak orang kafir dan cerita-cerita ayah dia mati lah. Ayah dia mati, kena lenyek di Terminator. Anak cek dia tanya mak dia, ayah pergi dua ni. Nampak? Bila orang tanah, mak dia kata in heaven. Dalam syurga. Nampak? Putih ni bila dia nak marah-marah kau orang, maknanya dia kata go to hell. Nampak? Dia gambuh masuk neraka. Jangan main. Nampak? Maknanya dia beriman dengan syurga dan neraka. Dan kita kalau tak beriman kau, bodoh pada dia. Kena beriman juga kepada syurga dan neraka. Kita beriman pada syurga negeri balas baik, dan neraka untuk negeri balas jahat. Jadi kita boleh pilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang nak beriman silakan, barang siapa yang nak kafir silakan. Tak ada masalah sikit pun. Anggap puas ada maknanya semayang nak minum arak pula Allah ada masalah mu jadi masalah lagi. Malah aku pergi dengar layang ke dia dengar sarah hak mak, baik aku duduk rumah tengok orang nyanyi, ada apa dia ada tu hawi pilih kau. Bukan kata kita tak mari surga ada lagi sejik belakang malam ni, malah nak pergi nak duduk rumah jadi cop duduk rumah tak boleh ada nenggak rumah duduk tengok berita. Ada apa akhirat lagi. Jadi jarang nak masuk syurga dia ada cekek dia.
Dia macam panggung tau. Nah, cuma panggung ni kalau kita lebong boleh juga. Nah, surga tak boleh lebong. Faham? Nah, surga ni tak boleh lebong. Panggung ayam dia masuk dah. Nah, ni tak boleh beli tiket. Nah, dia masuk semua. Tak ada beratur nak masuk je, hidup belakang. Buat beratur je. Orang tiket wayang tu mana tiket? Belakang. Nah, padahal tak ada tangan. Nah, masuk. Boleh masuk semua. Ataupun dia tengok wayang, dia masuk dalam panggung tu, kawan dia tunggu kok jambang luar. Dia ada tiket kat luar. Kawan dia pun beli tiket separuh boleh, ada kok jambang. Beli air lanah. Faham? Nah, masuk mula tengok tiket separuh. Hak jaga panggung tu dah mana tiket separuh? Beli air bawah. Tu beg tadi. Boleh lebong lagi. Tu tak ni? Tengok kaki dia tahu lah. Tak. Jangan marah ni. Dulu tengok bola kau dulu. Masa tahun 80-an itu. Lepas sekolah tu. Duduk di dadang. Pas garik lagi. Dulu dah pagar gini. Tahun 80-an. Ni 90-an. Saya pagar tinggi tak. Saya udak-udak dulu pagar rendah. Nah, kabak pagar. Boleh kabak pagar. Mana ada biti nak bayar apa? Nah, tiket Pak Ria. Kabak pagar. Keliling. Pulih. Keliling. Tengok tak kena berapa panjang. Kalau dia ada, boleh masuk. Nah. Ni dah boleh. Pasal tiket kena beli di dalam dunia. Tiket syurga. Kena beli dalam dunia. Tiket syurga. Tiket lagu mana? Ikut kereta Allah Ta'ala. Nampak? Macam ni. Hak fardu kena buat. Hak haram kena tinggal. Cari tiket. Nak tiket nak duduk sedap lagi. Bukan nak masuk saja. Nak sedap lagi. Kena banyak sunat pula. Dengan zikir, dengan wirid, dengan tarekat pula. Dengan beramal pula. Tak tidur malam pula. Tu bagi anak duduk sedap. First class pula. Masuk belaka dah. Macam kita masuk syurga saja padang dah. Dah. Maka firman Allah Ta'ala memperikan negara syurga uiddat lil muttaqin. Rupa-rupanya syurga ini disediakan bagi orang yang takwa. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang takwa ni orang beriman lah. Orang beriman. Kalau takwa tak ada beriman, tak jadi apa. Cuma bila beriman datang tuntutan supaya takwa. Bila ada takwa atas iman, maka sempurnalah iman kita. Dan Allah memberikan pula akan neraka uiddat lil kafirin, disediakan akan neraka ini bagi orang-orang yang kafir. Tak kira agama apa, komunis ke, Buddha ke, Hindu ke, Pariah ke, Konfusius ke, Yahudi ke. Kalau kafir masuk neraka. Orang Islam saja masuk syurga. Tak kira orang Islam tu tok imam ke, tok guru ke, wali ke, sahabat ke, cak ayang ke, JKK ke. Nyari mau buat ni. Tak ada kira beramal, imam beramal soleh. Boleh. Dia masuk syurga. Tak ada orang pelatang nak buat natu. Budak baik. Jadi cerita syurga dengar hak mulalah cerita nikmat yang kekal abadi. Semuanya benda tak pernah lihat dan tak pernah dengar. Yang kita pernah dengar cerita saja. Orang kata rajin dengar cerita syurga, rajin dengar di mana orang ngajar cerita. Tu boleh dengar gitu. Dalam hadis cerita dengar dah. Tu lain. Yang Nabi kata fil jannah, di dalam syurga, mala ainun ra'at wala uzunan sami'at wala ala khatari wala ala bashar wala ala qalbi bashar khatar. Bahwasanya syurga itu
Mata yang tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah fikir. Maksud tak pernah dengar di situ, iaitu bunyi-bunyi dia yang merdu di dalam syurga. Molek sungguh, tak ada orang pernah dengar. Tak? Yang kita dengar cerita orang atas dunia, cerita. Orang dimaksud dalam dengar, hak tu tak ada. Nampak? Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah boleh lintas atas hati manusia. Tadi kita nak bayang, imagine tak boleh. Maksudnya comel, kita bubuhlah apa saja pun, dia lebih comel berjuta-juta kali ganda. Semua benda yang ada dalam dunia ni ada dalam syurga. Dalilnya, ahli syurga bila melihat nikmat syurga, mereka berkata, tengok dah hari tu dalam dunia benda ni. Cuma Allah buat lebih molek. Sebab tu dalam syurga ada rapuan, ada taman, ada sungai, ada kolam, ada ikan, ada burung, ada pokok, ada rumah, ada istana, ada pintu, barang dunia maka. Tapi tak ada banding. Dia tak rosak. Barang syurga dia tak ada rosak. Dia bukan orang buat, Allah jadikan. Rumah-rumah dia tak ada rumah di istana. Dia rumah lain, rumah kita duduk. Rumah biasa lah kita duduk. Kalau suti diri gitu, nampak? Dia panggil banglo, mewah daripada banglo dia panggil villa. Nampak? Lepas tu dia panggil istana. Atas syurga ni, dalam syurga istana belaka. Dia tak ada banglo. Cuma Nabi, kalau Nabi kata baitang fil jannah, maksudnya istana. Sebab apa? Pintu besar-besar. Kalau rumah itu cek je. Tinggi 6 kaki. Ditepah dengan tukang awak 140 plastik. Nampak? Beli hasil kedai belah kambing 14 riyal. Tu pintu rumah. Pintu istana besar-besar. Sebut dalam hadis pintu daripada emas, tatah dengan mutiara. Dah kalau pintu emas tatah mutiara, takkan rumah buat dengan kayu Melayu. Nampak tak? Kalau pintu emas ada, rumah lebih lagi ya. Tu syurga. Siapa nak duduk? Kita yang nak duduk. Nampak? Jauh lah dengan atas dunia, kita buat molek dah rumah 5 juta awak. Siap 5 juta dengan pintu pagar apa semua, cat apa semua. Cat dia habis 25,000. Dah villa mewah. Tengok 3 tahun lagi naik kulak cat. Faham tak? Kena cat mula dah. Baiklah, beki sama dah, comel sama. 2 tahun cat baru, 2 tahun cat baru, 2 tahun baru sama. Kaya dia ni. Isi rumah tak boleh cat. Isi rumah tak boleh cat, bening. Kau tua ke boleh cat bening. Nampak? Dia orang kaya. Datuk Tan Sri Alta juta. Umur 75. Bini 72. Boleh cat bini. Ni tak boleh. Tengok juga. Tak? Surga ada itu. Dia perfect. Semuanya sempurna. Rumah istana daripada emas. Dayang-dayang dia pula. Nak cerita Melayu, dia boleh dayang. Raja duduk di geng-geng. Atas gerai. Atas singgah sana. Dayang ni duduk main keliling ni. Kan berlari sama kan. Lepas tu main tu kejap main keliling. Tu baru kelas duduk. Akhirat itulah. Dayang-dayang. Paling sikit 70 orang dayang. Awet. Sweet 17. Orang putih panggil. Suka lah surga. Mata lagi ni tengok Allahu Rabbi. Hebat-hebat berarti. Atas dunia lah tak hebat. Hebat-hebat berarti. Isteri kita umur 17 kau. Walaupun masa kita mati, isteri kita 71. Bila dalam syurga 17 tahun. Wa kawa'iba atraba.
Perempuan-perempuan di dalam syurga itu anak dara yang sebaya umur. Sebut dalam hadis tafsir ayat ni 17 tahun. Orang putih panggil sweet 70. Nampak? Keling panggil lechmi manakem. Faham tak? Sweet 70. Suka ya? Allah Rabbi. Nah, ni suka kalau balik kat Haji, bini Haji jadi 17. Suka tak? Suka lah. Bulan depan dah hari dah belakang. Dah hari dah. Main tu kerja pakai hari. Nampak orang ni nusuk lagu bawa, ni nusuk lagu haji. Main gitu. Dah hari dah 17 tahun bini. Nah, ni nauluh. Ni tepuh atas kau. Tepuh atas sendiri. Dah. Main kerja tak sedap dah. Tengok muka budak selera makan. Nah, dulu kan orang baru nikah baru nikah, tengok muka bini kita. Ya, dia ngatak kita nak makan, tengok muka dia. Nambah nasi. Padahal masa gebang singgang. Masa gebang tak ada awak singgang. Nampak? Mari ikan singgang. Hari ni singgang ikan. Dia main gitu. Lusa singgang ikan pula. Lusa ikan singgang pula main gitu. Tapi oleh kerana tak sedap dalam muka yang muda, nambah. Biar kulit hitam pun nambah. Nak? Lening. Makan nasi yang telan dah. Tadi dah telan. Bini kita lalu tengok itu. Kita pergi. Subik balik. Nak kabar bukan sini jalan selesai. No, akhirat. Nampak? Waktu wali tak tidur malam. Nampak? Subhanallah, 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 subhanallah. Tak tidur malam no. Nak awet no. Hak berkekalan. Nah, kita pada berbuat atas dunia. Nah. Makanan hak litah. Hak litah nak makan dia. Nah, berahi makan dia atas dunia. Hari pagi-pagi. Roti jana. Patut lepeng gitu ni. Apa? Roti jana. Berahi makan roti jana. Akhirat roti jana. Ikut litah. Nak pesen mana roti jana? Nampak? Telur buh luar. Telur duduk dalam. Roti jana di luar. Kuali di dalam. Boleh buat rasa. Tak ada masalah. Nah, pasal apa? Atas lintasan. Mati orang duduk-duduk dah bahasa sabar. Sahabat Nabi mati ni. Orang mana? Lacau lembing nak kena Nabi. Dia tahan ada dia. Tak boleh kena Nabi. Pasal tu nampak tu sedap. Bagi kena pedih, hilang pedih. Seronok dengan janji syurga. Nah. Kita 200 riyal ya rawi. Hak dunia. Barang luar. Tak gitu. Dah sejik. Mungkin sejik. Tak boleh. Dia ayah 200. Katanya. JKK. Dengar juga. Mana lupa hak paling hebat di atas akhirat tu. Nah. Bukan saja cantik serba molek pinggang makuk daripada emas. Pinggang tatah dengan permata. Dulang daripada nilam. Allah mana ada dulang. Batu nilam Tuhan pahak jadi talang. Gelas permata. Permata beliau tokoh-tokoh pahak buat gelas. Berli-geli. Nampak? Sekali minum air khayal 70 hari. Allah kedak. Sting. Faham tak? Seronok. Baru suka. Nah. Rumah masing-masing. Lepas tu nak pergi ziarah, boleh pergi ziarah. Tak ada JBJ tengah jalan. Faham tak? Tak payah tunggu bas. Tadi ni tunggu bas. Nah, tunggu bahagiannya. Nak pergi Muhammad. Nampak? Susah ni. Hak kaya lah. Hak miskin. Nah. Ni hak kaya sikit dah beli mutuk. Nah, beli mutuk sikat balik ni. Balik pun berang. Nampak? Lama tak pergi Muhammad. Tanya tengok. Nah. Anak 2 lah raga. Dah. Hak ni. Nah. Nak kata apa nyanyi naik kereta ni mana dia fikir boleh kereta. Ni fikir ke hal dia. Nah, kita dah nak nyanyi kamu bola raga kita dah nak ni. Nah, ada dia tak mampu. Nah, waktu kita bakar kereta pun dia fikir ke masalah orang. Nah, bini duduk belakang.
Dak sepuh dengan bini, anak pula yang dua. Bini dia tak laku belakang pula itu. Aduh, kat nendang. Susah akhirat dah. Nak pergi rumah mak, zoom. Nak pergi rumah kawan, nak pergi rumah kawan ingat dah itu. Kawan member lama kita pula ketang. Ingat mai kita jalan hidup ni. Hidup syurga ni syuk. Suka tak? Konsert anak alam. Joget sama. Nabi cerita isteri-isteri kita di dalam syurga kerjanya menyanyi-nyanyi. Rupan nyanyi ni Tuhan tahu dah orang lelaki memang bergahi dengar. Sebab tu disuruh sabar dalam tu dia. Barang sama. Atas dunia ada orang nyanyi rupan. Ada tak? Dalam syurga nyanyi kau. Sebab ni nyanyi-nyanyi ni benda sedap. Nah, jadi Tuhan suruh sabarlah. Akhirat ada dah. Nah, berjujuk-jujuk duk ni. Macam-macam lagu. Nah, dan bahawa sekalian mereka yang beriman selagi melihat mereka itu akan Allah Ta'ala di dalam syurga sebagai melihat yang tiada meliputi, tiada mendapat akan hakikat. Dengan ketiadaan kelakuan kaifiah. Wajib pula kita beriman bahawasanya nikmat yang paling besar sekali di dalam syurga iaitu melihat Allah. Wajib kita beriman percaya. Sebab apa? Sebab datang daripada Nabi beritahu. Kita percaya Nabi beritahu di atas jalan Quran, atas jalan hadis. Wajib kita beriman. Tapi melihat lagu mana? Melihat yang tidak boleh meliputi, tak dapat akan macam mana cara melihat dan lagu mana hakikat melihat. Wallahu a'lam. Kita hanya percaya kita akan melihat Tuhan. Nah, di akhirat nanti. Dalilnya firman Allah, wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Artinya beberapa muka pada hari kiamat itu cantik ia muka, lagi bercahaya memandang kepada Tuhan. Dan sabda Rasulullah SAW, innakum tatarawna rabbakum. Artinya bahawa kamu selagi melihat oleh kamu akan Tuhan kamu. Allah sebut dalam ayat ni, wujuhun yawma idin nadhirah. Wajah-wajah mereka itu pada hari kiamat cemerlang. Nampak? Cemerlang ni maknanya bercahaya. Nadhirah, sangat-sangat mengeluarkan cahaya. Ila rabbiha nadhirah. Kerana mereka pada ketika itu memandang kepada Tuhan mereka itu. Dalam hadis pula Nabi tafsir, innakum tatarawna rabbakum yaumal qiyamah kama ra'aitumul qamara lailatal badri atau kama qala. Kamu akan melihat, sekarang bukan, akan datang. Satarawna, sini maknanya akan datang. Kamu nanti akan melihat Tuhan kamu bila? Yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah tafsir pada sini. Yaumul qiyamah maksudnya di dalam syurga. Rabbakum, lihat tu akan Tuhan kamu. Kama ra'aitumul hilala, seperti kamu sekalian melihat al-qamara, melihat akan bulan lailatal badri, bulan bulat getir malam 14. Kalau anak bulan orang tak nampak, boleh kata mata kelabu. Bulan 4 hari bulan mak kita tak nampak, tak boleh kata benda ke dia. Tapi malam 14 purnama, bulat getir, orang tak nampak, orang tu buta. Nampak? Maksudnya bukan Tuhan bulat macam bulan, dan bukan Tuhan bercahaya-cahaya cerah gitu macam bulan, dan bukan makna kita lenggok kepala ke atas macam lenggok tengok bulan. Maksudnya tidak ada hijab, tak ada dinding. Sekarang ada dinding antara kita dengan Allah. Hari kiamat diangkat dinding itu, tiada lagi tabir. Maka nampak terus. Nampak lagu mana? Wallahu a'lam. Nak tahu juga, tunggu sampai masa baru tahu. Kabul ni jadi pelawak atas darat tu. Dari nak cerita. Ambon lah, siapa nak cerita lah, tak ada. Cerita mana? Dah lalu lagi. Dia kena rasa diri baru boleh cerita. Tu pun kadang-kadang kita rasa tak boleh nak cerita.
Rasa dah. Dia ni apalah, belum pernah merasa. Kita pergi di London. Jalan makan ni. Siapa Rino kita jumpa kawan kita orang putih. Dia tanyalah kalau buah di Malaysia ni sedap kali buah ni. Kita jawab buah durian. Nampak? Dia kata cerita sikit rasa dia lagu mana. Boleh tak kita cerita dia? Boleh tak? Tak boleh nak cerita kan. Dah rupa-rupa dia khabar duri. Mana? Dia ulah-ulah. Dah rasa mana? Nak khabar lemak, ini apa? Buah durian. Tak apa. Kita khabar manis, ini apa macam lain. Kita khabar denek, nampak macam lain. Dia khabar ada putih, nampak macam lain. Dan lagu mana cara nak sesat? Ambil orang putih tu, orang sini, biar dia faham teks paku. Baru dia boleh khabar, very good. Faham? Baru dia tahu. Tu durian, makhluk. Allah Ta'ala, Khalik. Lebih lagi tak ada cerita. Itu saja. Habislah cerita tentang Tauhid. Jadi masuk pula kita tentang syariat. Hukum-hukum yang bersangkut paut dengan sembahyang. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama, apakah hukum sembahyang ada rokok di dalam poket? Soalan. Dia sembahyang, rokok adalah kocek. Jadi apa hukum sembahyangnya? Jawabnya, batal sembahyang kalau ada rokok di dalam kocek dan terkentut. Faham lah tu? Maknanya tak batal sembahyang. Faham? Dia tengok batu dia, bila kita belajar bab sembahyang, dia tak suruh rokok lalu, tak suruh niat lalu, dia tak khabar takbir lalu. Syarat sah sembahyang. Supaya kita faham. Ada syarat ni sah sembahyang, tak ada syarat ni tak sah sembahyang. Di antara syarat sah sembahyang, menutup aurat tak kait dengan rokok lah pacik. Di antara syarat sah sembahyang, menghadap kiblat tak berkaitan. Di antara syarat sah sembahyang lagi, suci daripada hadas besar dan hadas kecil, tak ada kaitan. Di antara syarat sah sembahyang lagi, iaitu jangan ada pada badan kita najis. Ni mungkin ada kaitan. Baik, dah najis tak? Terbakar rokok. Najis tak? Tak usah kata rokok ada dadah, tak apa lagi. Tu imam masa rokok jatuh setengah kilo ganja daripada kocek dia. Nampak? Tak batal sembahyang. Kerana itu semua tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dalam kitab fiqh kata tak ada bersa pun jenis tumbuhan najis. Yang najisnya arak. Arak titik kena di baju wajib basuh, sembahyang tak sah. Dia gitu. Jadi nisbah ditanya rokok duduklah kocek, batal ke tak sembahyang? Tak batal. Pasal dia bukan najis. Soalan seterusnya, mohon penjelasan mengenai kejadian guruh dan peti. Apakah guruh itu suara malaikat dan peti itu adalah tali cemeti yang mengeluarkan cahaya untuk menghalau awan-awan menurunkan hujan? Sedangkan sains menyatakan kedua-dua kejadian tersebut adalah pengencasan awan-awan yang bergeser akibat tolakan angin. Baik. Dia guruh-guruh ni sebut dalam satu hadis, iaitulah suara halau kepada awan-awan. Awan ini semua duduk bawah takbir Allah Ta'ala berkata. Tiap-tiap awan ada malaikat yang menjaga. Awan ni tolak bagi sini, awan ni tarik bagi sini. Ribut ni bagi sini, ribut ni tarik bagi sini. Semua dengan perintah Allah, bukan memandang-mandang. Jadi bila sebut di dalam hadis, ini adalah suara malaikat. Pada yang bercanggah pula dengan sains, maka an-nasu muqaddamun ala qaulin nas, maka nas itu didulukan atas kajian manusia. Lagi. Dia gitu. Dia kata belaga cah dengan cah dah tu betul. Boleh buat riwayat. Kalau tak canggah dengan agama, maka pakar sains. Dia agama dulu. Al-Islam ya'lu, dia kena atas. Dia gitu. Yang tak betulnya guruh itu suara Sayyidina Ali, baru tak betul. Nampak? Ada orang kata guruh suara Sayyidina Ali. Nampak? Marah ke Sayyidina Abu Bakar. Umpamanya. Itu baru khurafat. Kerana tak ada nas, tak ada dalil. Faham lagi?
Petil, kilat-kilat tu halau. Nampak? Memanah apa benda ni? Syaitan. Dan bila datang itu dalam agama, kita pegang hak tu dulu. Sebab metil tak mesti hujan. Nampak? Cuma pada adatnya nak hujan. Tapi bila lah kapal, dia tak mesti hujan. Dia gitu. Hak mana sains yang tak bercanggah dengan agama, dia maka sains itu diambil pakai. Sekarang dia buat satu siaran program, dia buat cerita bagaimana bumi terbentuk dalam astro. Itu karut berlaku. Nampak? Kerana bercanggah dengan fakta Quran. Sains melawan dengan Quran, teruk sains dalam sunat ganda. Nampak lagi? Sebab sains ni siapa? Ahli sains. Ahli sains ni dia fikir je dengan fakta-fakta yang ada hari ini, maka dibuatkan satu tulisan benda yang dia tak ada masa dulu. Dia kata tulang ni umurnya 9 juta tahun. Betul tak? Boleh kita riwayat atas dasar sains. Tetapi nak kata hakiki tak boleh. Allah lebih mengetahui. Kerana masa dia kata tu, dia tak ada pun zaman dinosaur. Dia ambil tulang, dia buat rupa gini, pelawak. Tulang tu, tapi rupa tak boleh buat. Pasal rupa dia tak ada. Melainkan dia dang pukul gambar sekor seperti. Batu rupa tu atas kadar bersabah dengan tulang. Itu panggil sains. Tapi sains ni barat terima mengatasi agama. Jadi kalau kita ikut kita tak punah kita. Dia agama dulu, sains nombor 2. Soalan seterusnya, benarkah amalan cukur jambul anak baru lahir itu daripada agama Hindu? Ada satu pandangan mengatakan anak-anak orang Hindu dulu-dulu dicukur jambul. Munasabah lah. Dan kita boleh kata juga mungkin betul daripada adat Hindu yang dulu-dulu. Tetapi jangan kaitkan dengan adat mencukur kepala budak-budak baru lahir. Cukur jambul lain, cukur kepala lain. Cukur kepala ni iaitulah sunnah Rasulullah sallallahu. Nabi perintah. Yuhlaku ra'suhu, jelas sebut. Dicukur kepalanya yaumasabi', pada hari ke-7. Nampak? Min waladihi, daripada beranak. Nampak? Jadi tu panggil cukur kepala, sunnah, perintah agama. Rambut tu timbang, dapat 1 gram. Tengok agama 1 gram berapa? RM100. Ambil RM100, sedekah. Tak ada piti tengah bulan, timbang dengan nilai perak. Tanya kedai perak berapa 1 gram? Pasal rambut anak 1 gram baru ni cukup kepala beranak. 1 gram orang kedai mah kata 34 riyal, ambil 34 riyal sedekah ke orang miskin. Itu sunnah. Yang bid'ahnya cukur atas ni saja guting. Selawat bangun sallallahu ala Muhammad, guting. Lepas tu balik orang tak cukur. Itu bid'ah. Hak sunnahnya cukur sutir kepala. Masa selawat tu tak apalah, takkan nak cukur tengah kepong, rabak kepala kawan tu. Jadi masa tengah kepong tu, duduk selawat tu, umpamanya tak apa, kita guting sikit-sikit tu. Bila selesai majlis cukur. Sebab Nabi suruh cukur, bukan guting sikit, kita buat isyarat suruh cukur. Dia kata boleh pilih nak cukur dengan guting sikit ni, iaitu ketika tahlul haji. Hak tu boleh pilih. Nak guting sikit ke nak cukur? Afdal cukur ikut Rasulullah. Nak ambil sah guting saja, sekurang-kurang 3 gelas. Tu ba'ji. Hak anak beranak tak ada alternatif, mereka cukur, nak ambil sunnah. Dia kata, saya sakit kau, tak boleh lipat lutut, semayang duduk atas kerusi. Ada seorang ustaz kata saya kena berdiri dulu, dan bila nak sujud baru boleh turun duduk atas kerusi. Betul ke tak? Tidak kira ustaz ke siapa-siapa begini. Sekadar mana hak kita boleh buat, kita benda tu tak gugur. Benda yang tak boleh buat gugur. Dia sakit gaut, tak boleh lipat, maka boleh berdiri tak? Ya, maka wajib semayang berdiri. Tak boleh semayang duduk. Faham Kalau ustaz ni kata, tu ustaz. Sebab dia tak boleh duduk.
Orang yang tak boleh berdiri daripada awal baru boleh semayang, duduk. Dan ni dia boleh duduk. Nampak? Nabi kata fa'il lam tastati'. Nampak? Faqa'i, maka duduk. Tak boleh baru duduk. Jadi boleh berdiri. Cuma tak boleh duduk. Dah apa dia semayang duduk tak kursi selalu. Allahu akbar. Tak betul tu. Semayang diri ya duduk. Sampai masa time nak buat benda yang kena duduk, maka dia pun duduk tak kursi, bakal tunduk gitu. Baru tu. Jadi kalau ustaz ni kata gitu, tu. Soalan seterusnya. Saya belajar di Johor, tapi asal sini. Baru ni ada ustaz tempat belajar saya cakap, selama tinggal tempat belajar kita boleh buat solat jamak. Asalkan kita tak ada niat nak mustautin kat tempat itu, kita boleh buat jamak. Kalau boleh ustaz tolong jelaskan pada pinci tentang solat jamak. Ustaz mu ni pening dah ni. Dia duduk asal sini Terengganu, belajar di Johor. 3 bulan duduk di ni, 3 bulan boleh jamak dah tak bunyi. Jangan niat mustautin. Dah kalau tak niat mustautin, kita jadi bila? Mungkin. Faham tak? Dah mungkin boleh tak jamak pasal? Tak boleh. Dia tak faham ustaz ni jamak mustautin dengan mungkin tak erti. Dia kategori manusia nisbah perjalanan ni dia ada 3. Yang pertama mustautin, ingat tu. Yang kedua mungkin, yang ketiga musafir, yang keempat ada. Apa makna mustautin? Kita duduk di satu negeri itu lebih pada 3 hari gini macam kita orang pelaksananya. Dalam hati tak ada niat nak pindah duduk kat lain dah. Mati sini walaupun kemungkinan akan datang pindah. Tapi sekarang tak ada niat. Memang nak duduk sini lah. Faham lagi? Dia panggil orang ni mustautin pula ketang. Nampak? Mungkin mana pula? Mungkin ni dia mari duduk pula ketang ni. Tapi niat hati bila-bila habis kerja, habis cari makan sini, nak balik semula Johor. Dia panggil orang tu mungkin pemukim pulau ketang. Musafir dia. Musafir ni orang mari daripada Johor, mari duduk pulau ketang. Lama mana duduk? Singgah 3 hari, duduk celik. Faham tak? Kat orang main kapal layar. 3 hari duduk situ. Dia panggil orang ni musafir, singgah sahaja. Jadi kalau pergi belajar berapa hari? Kan belajar 2 hari kursus, pergi belajar sekolah universiti kolej di Nung, maknanya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hukumnya kalau niat nak balik sembilan Terengganu habis belajar lagi, dia pemukim negeri Johor. Bila nama mukim haram jamak qasar. Tak apa tu. Soalan seterusnya. Saya ini kidal. Dia kidal. Sah ke kalau saya sembelih binatang menggunakan tangan kiri? Mang kidal tanya. Dia kidal. Kidal ni maknanya orang tu dia guna tangan kiri. Orang ni kidal. Kalau guna tangan kanan abang ni dia. Siapa tahu? Guna tangan kiri, dia kata orang itu kidal. Kidal bukan cacat. Maknanya kalau benda dia gagah kot tangan kiri. Nampak? Itu kidal. Kalau kot tangan kanan, siapa tahu? Ya ke tak? Siapa tahu? Siapa tak tahu sekarang? Guna tangan kanan bagi dia? Ambu. Tahu tak? Dah tahu tak muka bawah? Saya cakap dah tahu dah, tahu tak? Aku tak tahu tak? Jadi masalahnya sah ke tak semelih kot tangan kiri? Jawabnya kalau semelih kot kaki kiri pun sah. Sebab tu dia ada syarat sah semelih. Macam tak dia. Nak belajar bab semelih dia suruh rorok lalu. Syarat sembelih. Nampak? Syurutuz zaf. Syarat sembelih. Dia ada syarat tu. Dia kalau syarat sembelih itu kutuh hulkum. Syarat sembelih itu pisau yang tajam. Orang yang sembelih itu orang Islam. Lepas tu dia masuk tak? Sunat sembelih. Sunat sembelih bismillah mula-mula sembelih. Menghadap kiblat dengan tangan kanan. Nampak tu. Bila sunat dengan tangan kanan, nyembah dengan tangan kiri sah tak?
So, anak tu. Nah, anak mahal. Dia tak pegang ke tangan pun sah. Dia pandai main pisah pelakon-pelakon. Dia pun lalu ayam. Ketok depan dia. Dia tengah anjing ayam ni kan. Dia pun ambil pisah ayam dia niat sembelih. Putus. Orang merih dalam hukum boleh makan. Cuma sunnahnya ikut Rasulullah. Pegang haiwan dan gorok dengan tangan. Sunnah. Hak tadi makruh kerana keji sangat rupanya. Nampak? Dia yang tak boleh makannya, dia main pelakon pisah di pokok. Lalu buruk pati kena dah balik atas tok. Putus mereka boleh makan kerana tak ada niat sembelih. Nampak? Apakah beza antara maksurat wazifah sugra dengan maksurat wazifah kubra? Jawabnya hak wazifah kubra ini dia hubung semua sekali. Zikir-zikirnya semua sekali. Hak sugra ni direngkaskan. Tu saja. Baru-baru ini kuliah ustaz di mengadang baru ustaz kata hukum main catur makruh bagi mazhab Syafi'i dan mazhab lain haram. Kenapa? Cuba terangkan mengapa mazhab lain pada Syafi'i mengharamkan main catur. Satunya di antaranya kaul ulama mazhab Hambali, dia kata main catur ini adalah diserupakan dengan judi. Itu kata mazhab Hambali. Satu kaul lagi mengatakan, satu pendapat lagi mengatakan dia asal daripada permainan gereja. Cerita dia begini. Gereja-gereja ni tempat padri dan sister Kristian, kafir tak nak. Jadi antara ajaran sesat Kristian ni, gereja padri yang berkhidmat untuk Tuhan ni, duduk surau dia ni, duduk gereja ni, haram kahwin. Nampak? Haram kahwin. Sister tak boleh kahwin, padri tak boleh kahwin. Hanya mengabdikan diri pada Tuhan. Karuknya dia ni. Sedangkan kahwin ni fitrah manusia. Bila kahwin ada anak. Bila kahwin ada anak, ada usaha gitu gini dan sebagainya. Masih Islam tak benar untuk imam duk mengatik saja, tunggu orang bibiti. Awak kerja tak ke imam? Tahan bitu. Dah umpamanya. Jadi Islam tak benar gitu. Mana mengabdikan diri itu jenis yang tunggu orang makan. Tak boleh. Jadi mereka ni oleh kerana puas duduk di gereja, bini tak ada, anak tak ada, daya kerja, orang suka. Boring, mereka satu permainan. Nampak ni cerita sejarah. Direka permainan. Direka sebab tu dia buat buah-buah tu. Ni hasil rekaan padri. Ni sejarah tu. Dia buat papang. Sebab tu buah-buah jalan ni buah-buah Kristian mereka. Ada raja dia, ada padri dia, ada kuda dia, ada askar dia, ada kota dia. Akhirnya popular. Buah tu kau comel buat, kau molek. Macam sekarang, comel benar kalau buah satu. Siapa hak baru ni lelang 1.3 juta buah satu aja. Buat dengan mah dengan apa lah. Tu dia lah, tapi asal reka. Jadi dia kata asal reka mainan ni daripada orang yang sesat, maka tak main. Malaikat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata tak boleh nak hukum dengan judi. Tapi jaga semayang dan sebagainya. Oleh kerana dia permainan, maka kecap permainan yang tidak ada sunnah, jadi hukumnya makruh. Lepas tu mazhab Syafi'i kata makruh saja. Mazhab lain dia kata sama dengan judi, macam main buah dadu, hukumnya kotor, hukumnya haram. Ada salik, ada gereja, ada padri, hukumnya haram. Nampak? Mazhab kita tak pakai tu. Dia pakai selagi mana jaga semayang dan tidak sangat memperhambakan diri pada permainan satu, tak jatuh ke haram lagi. Makruh saja. Dalam solat subuh jemaah, masa Tok Imam baca doa kunut, Tok Imam baca secara kuat sebahagian dan baca perlahan sebahagian lain. Mengapa Tok Imam berbuat demikian? Tanya Tok Imam. Dia hak kuat tu doa. Nampak? Yang perlahan itu puji-pujian. Puji-pujian maknanya tak payah kita dengar, tak apa, masing-masing puji sendiri. Doa ni nak suruh makmum amin. Allahumma hdina fi man hadai. Kita dengar belakang amin. Wa afina fi man afai. Amin. Wa tawallana fi man tawallai. Amin. Wa barik lana fi ma a'tai. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadai. Amin. Lepas tu masuk puji-puji. Fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Umpamanya siapa amin. Itu puji-pujian. Jadi makmum tak payah amin tu. Jadi nak amin ni kuatkan sikit. Sebab itulah sunat kalau kita Tok Imam kepala majlis membaca doa, dikuatkan doa sehingga didengar kepada semua jemaah. Sama ada doa lepas sayang
atau doa ada majlis arwah dan sebagainya. Nah, setengah tu dia buat rakit, buat arwah apa, suruh orang tahlil. Bila siapa akan doa tak tengah benda. Nampak? Pak luar dia tengah benda sembang apa. Jadi hilang keberkatan majlis. Nah, tu kuat sikit. Boleh tak tinggalkan solat jemaah kerana bermain futsal walaupun masjid dekat tempat main futsal? Dia gini. Nak kata boleh, tak boleh, nak kata tak boleh, boleh juga. Nah, sebab dia main jemaah ni bukan fardu ain. Tetapi kita biarlah di atas dasar pekerjaan. Tak ada nak keluar lagi daripada pejabat, tak ada nak ahli jemaah, boleh tahan kira. Kerja zaman Rasulullah itu lain. Dia kerja mudah je, tak kompleks macam hari ni masalah. Kerja zaman kita ni masalah, kadang nak masuk kena kakak, nak masuk kena pakai jumpa jaga dan sebagainya, nak keluar kena cek gitu gini. Ada yang kerja shift, jaga mesin dan sebagainya. Jadi tak boleh nak ahli jemaah tu kerana bekerja. Ni bermain. Sebaik-baik ni janganlah kerana bermain. Walaupun tak ada dia fatwa mana kalau kita tak pergi main bola, orang main jemaah kita berdosa tak ada lagi. Tetapi buruk sangat kalau bermain itu. Soalan seterusnya. Saya ingin menanyakan beberapa soalan. Bolehkah Ustaz terangkan apakah itu perang Armageddon? Dan di mana saya boleh mendapat buku itu? Apakah langkah yang patut dilakukan seorang itu bila nak masuk rumah baru? Apakah hukum bagi hukum hudud? Apakah hukum bagi hukum hudud? Dan kenapa negara kita tidak dilaksanakan? Baik. Ditanya benda kan makna perang Armageddon. Benda mana? Ni. Cerita ada. Itu cerita tu. Iaitulah perang terakhir. Nampak? Antara Islam dengan kufar. Nampak? Menjelangnya kiamat. Nampak? Kalau dalam cerita tu dia buat bumi tu hampir kiamat. Planet-planet dah ikut atas orbit masing-masing. Jadi tajuk tu sajalah bunyi baraknya, ceritanya cerita Islam. Kebangkitan pemimpin akhir zaman. Sekarang ini wajib kita berjihad. Seluruh dunia wajib jihad. Di Palestin wajib jihad. Cuma akhir zaman disebut dalam hadis pemimpin agung Imam Mahdi akan menjadi kepala perang tentera Islam. Semua mujahidin Islam seluruh dunia, Mindanao ke, Taliban ke, di Iraq ke, di Sudan, Somalia ke, tak kira, Chechnya ke, atas satu panji-panji iaitu bendera Imam Mahdi. Berperangnya dengan segala kafir. Kafir-kafir lain semua takut belaka dan tubik ketua segala kafir iaitu tentera Yahudi. Itu Armageddon. Dah cerita dia. Tapi banyaklah rentetan peristiwa tu. Nampak? Ini benda ni cerita hadis semuanya. Tapi dia buat atas dasar buku, dia olah dengan cara yang begitu berkesan. Seronoklah baca. Tujuan nak ke bawah ni lah. Bahasanya kita dari sekarang ini kena berjaga-jaga sama kerana serangan-serangan ke atas umat Islam daripada dulu sampai kepada kiamat hari. Dengan perang salib ni sekarang ni, perang salib. Sekarang tentera-tentera salib sedang mengepung mujahidin-mujahidin di Afghanistan atas nama NATO, tak atas nama King Arthur. Kalau dulu perang salib King Arthur, pegang salib nampak? Perang dengan tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang ini atas nama tentera pengaman NATO, semua Kristian sedang menggempur mujahidin Islam di Afghanistan. Dan nanti akan masuk ke Somalia pula. Nampak kita kena berjaga-jaga lah cerita-cerita ni. Jadi akhir sekali menang Islam. Tapi jangan tunggu tengok Imam Mahdi pula kena ni. Mana dah buat perjuang, tunggu Imam Mahdi. Itu tak kena pula. Kalau nak naik, nak duduk rumah barunya, nak duduk lagu mana? Caranya. Tak ada sebut pun di dalam hadis
detail satu-satu, melainkan beberapa hadis. Di antaranya hadis yang umum, iaitulah perintah supaya kita solat hajat. Nabi tak kata solat tak apa nak buat rumah baru nak solat hajat. Perintah tu umum. Iaitu bersolat hajat. Mula pada tapak lagi kita solat hajat. Ni tapak rumah kita ni solat hajat, minta selamat. Kalau ada jin puturangan apa semua, di balik kampung dia semula. Takut siap rumah macam-macam habis 200,000, cokoh 2 ekor duduk dapur. Takut gitu. Jangan atas sing. Kemudian duduk dan bersolat hajat. Sebab tu detail tak ada. Nak panggil tahlil apa rumah baru. Kalau tak tahlil rumah baru, orang solat hajat. Nak duduk rumah baru solat hajat. Bukan tahlil. Bukan duduk buat arwah. Solat hajat dah. Apakah hukum bagi hukum hudud? Kenapa negara ini tidak dilaksanakan? Kerana negara kita ini atas dasar perlembagaan sekular. Yang dipersetujui di hadapan Lord Reid di London tahun 1956, setahun sebelum merdeka. Bila merdeka, seharusnya tidak melaksanakan hukum-hukum Islam, tetapi perlembagaannya adalah perlembagaan British. Jadi kita kena hapuskan dulu hak British ni dulu, baru boleh masuk hak hukum hududnya. Lepas tu baru ni ada kecoh nak laksanakan hudud, pihak pemerintah kata tak boleh, bercanggah dengan perlembagaan. Rupanya perlembagaan hak London buat. Takkan London nak buat hukum hudud. Jadi oleh kerana pemerintah ini tidak mahu betulkan keadaan, maka wajiblah orang yang bernama Islam berjihad. Maknanya bersungguh-sungguh kita bela balik hukum Islam agar tertegak di dalam negara. Soalan seterusnya, saya seorang pelajar tak lama lagi saya akan menjalani praktikal atas kapal. Bagaimana saya nak mengetahui waktu solat? Sekiranya saya berada di negara lain, adakah kita perlu ikut waktu kita? Ingin tahu. Dia nak duduk negara orang lagi, dia praktikal atas kapal umpamanya lah. Jadi kalau duduk negara orang, duduk Australia, duduk di Perancis, duduk di Mongolia, adakah kena ikut sini? Garis 650, Isa 8 suku contohnya. Jawabnya kita kena faham baik, masuk waktu semayang bukan dengan jam. Tidak ikut jam. Masuk waktu semayang dengan matahari. Masuk waktu raya puasa dengan bulan. Masuk waktu pilihan raya dengan dacing. Dia gitu. Kena faham baik. Jadi semayang bukan jam, matahari. Matahari tegak di atas kepala gelecah sikit. Kita duduk di mana? Mexico, gelecah sikit dari tengah. Kita pergi di Australia pula makan petang. Daripada Mexico tengah hari, di Australia petang. Cari apa dia ni? Goreng pisang minum. Umpamanya. Australia kita tengok kalau bayang panjang sikit pada tuang bayang, asal tu. Ambil kayu go 12 inci. Duduk di Australia. Tengok bayang apa? Bayang 13 inci. Dah nak ukur kan itu dah ni. Nak ukur sini, nak ukur sini pula. Alah, buat gini kayu go. Faham tak? Jatuh gini dulu. Ni kayu go. Toreh sini 12 inci. Lepas tu akak gini. Tengok, bayang lebih tak pada toreh tadi. Lebih pada toreh tadi, mana lebih pada 12 inci. Asal tu. Lepas tu makan malam pergi kutub utara pula. Umpama cari cah kuih tiar ni. Tengok tenggelam matahari, cari di kutub utara. Kita pun pergi di Perancis pula. Hilang dah sapak yang merah. Isa. Lepas tu balik semula ke bagan Pinang. Tengok keluar cahaya pada waktu pagi. Itulah waktu subuh. Bukan pakai jam. Jam ni cuma nak kabar saja untuk permudah. Faham? Sekiranya saya duduk atas kapal dengan orang bukan Islam yang memasak bukan orang Islam. Contohnya mereka masak daging babi. Dia menggunakan kuali yang sama. Macam mana Ustaz jika dia guna kuali sama untuk masak makanan halal? Jawabnya, kena basuh dulu kuali itu. Nabi kata, fasiluh sumakulufi. Mu kena basuh dulu kuali yang najis itu, kemudian baru boleh makan dalam. Jangan tak basuh, mu makan, hukumnya najis. Walaupun makanan mu mi goreng, tapi najis. Periuk tadi najis dengan najis daging babi, mu makan mi goreng mu jadi najis mu dalam. Nampak? Tak kira lah kapal selang apa semua pun.
Apakah maksud mahabbah, kasih sayang? Adakah bagi kita kitab berobat bagi hati yang muraki akhlak selain daripada penawar bagi hati yang fardu ain dan senang dibaca oleh orang baru macam saya? Jadi baca penawar bagi hati ada tu. Ada. Nampak? Dan banyak lagi lah. Kalau buku-buku nak khabar tu buku-buku Jawi banyak dah. Kalau orang baru ni nak buku Rumi, kita tak apa ingat nama-nama buku yang telah diterjemah kepada Rumi ni. Kalau nak biar kita beli. Soalan seterusnya. Apapun salam tangan dengan perempuan tua yang bukan mahram mata-mata kerana sejak kecil lagi saya berbuat demikian, tak boleh. Tak boleh. Melainkan satu kaul yang mengatakan kalau perempuan itu masuk pada hak la tustasha fiha, maknanya tustaha fiha, perempuan yang tidak lagi ada seorang pun rasa ingin kepada perempuan itu kerana tua bangkanya, kepok khayok kalidah. Ada kaum mengatakan boleh berjabat salam. Jenis tangan tangan ni lembut. Bila kita sentuh tangan tu dia ada cat elektrik ni. Dan kalau tua ketok khayok kali, tangan macam ada plywood tangan. Jadi tak ada rasa betul kau tu dia kata. Tapi kau muktamad dalam kitab I'anah Talibi tak kira tua tak tua. Tak boleh selama-lamanya kalau bukan mahram, melainkan belakang. Adakah kata wuduk bila sedawa terasa makanan di dalam tekak? Tak batal. Makan pun tak batal ni, wuduk. Mana batal? Yang batal makan semayang. Semayang bau durian tak batal lagi. Dia tubik durian tekak duduk dalam mulut, telan balik, tegak baru batal. Wuduk makan tak batal. Wuduk ni dengan masuk makanan tak batal. Di sini saya ada beberapa soalan. Adakah sah salat saya jika memakai wangi yang mengandungi alkohol? Setengah ulama kata dimaaf pada syarak, setengah ulama kata tidak dimaaf. Jadi kena hati-hatilah, nak ihtiyat, ambil kau warak, iaitu tidak yang beralkohol buat semayang. Nak ambil kau dak warak, kau fiqh mengatakan sah dah. Kerana setengah ulama kata kandungan alkohol itu 0.02% saja, maka dia najis yang sedikit sangat. Apakah hukum mengambil wuduk ketika azan? Sah. Saya terlewat semayang zuhur, ketika semayang saya terdengar azan asar, adakah saya perlu teruskan atau berhenti solat? Teruskan semayang. Walaupun dang sesaat ataupun dang separuh, teruskan semayang. Cuma bezanya kalau kita dang satu rakaat baru rambang, maka kita dikira tunai. Tapi tak dang sekali rokok, bang dah masuk waktu lain, dikira semayang qada. Dua-dua masalah, jangan berhenti belaka, teruskan semayang. Apakah hukum bergambar dengan perempuan yang bukan mahram secara berdua-duaan? Tengok keadaan dulu. Sebab apa bergambar tu? Kalau gambar tu maknanya sebab, maknanya nak bersuka-sukaan, bukan tempat kerja dan sebagainya, hukumnya haram. Kalau hal-hal kerja, hal keperluan dan sebagainya, dikira hajat. Tapi besok gambar dua orang tu hak jenis hak berkembik. Tengok berkembik tu. Lepas tu duk kaya juga tengok di rumah. Apakah hukum memakai sutera bagi orang laki-laki yang haram? Apakah cara untuk mencabut bulu ketiak? Ni tanya aku juga. Bisa cukup atau menggunakan tangan meretus. La ilaha illallah. Ikut pandang lah. Bakar pun tak apa. Tapi sebut dalam hadis, iaitulah dengan mencabut, dengan mencukur dengan pisau.